Bismillahirrahmanirrahim. Hari akhirat dan hubungannya dengan kehidupan manusia. Kalau dikaji dari perbincangan dan pengajian kita tentang rukun-rukun iman yang telah lalu, kita memahami betapa hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala yang mencipta mereka dan kurniaannya yang tidak terhingga kepada mereka. Dan kita mendapat kesimpulan adanya hubungan yang erat di antara rukun-rukun iman itu secara umumnya, dan betapa besarnya makna taklif, yakni perintah Allah, dan diibtila, ujian yang diikuti dengan adanya hari pembalasan atau hari akhirat. Kita boleh faham mengapa adanya hari akhirat dan hikmah hari akhirat itu. Menandakan kekuasaan Allah Ta'ala. Seluruh alam di bawah kerajaan Allah Ta'ala. Kalau tak ada hari kiamat itu, maka makhluk-makhluk akan jadi kacau selama-lamanya, jahat selama-lamanya. Maka Allah yang maha berkuasa. Seluruh alam di bawah kerajaan Allah, termasuk manusia, di bawah kerajaan Allah Ta'ala. Makna kerajaan Allah ini yang kita sebut dalam tauhid rububiyah dan uluhiyah. Rububiyah ialah Tuhan yang menjadi dan mentadbir alam ini, yang kita sebut dalam Fatihah Alhamdulillahi Rabbil Alamin tiap-tiap rakaat sembahyang. Uluhiyah itu tidak ada Tuhan yang layak disembah dan ibadahkan kepadanya malaikat Allah, yang kita sebut dengan la ilaha illallah. Cuma kita orang Melayu mengaji sifat 20 je, sekadar tu saja. Rujuk pada Quran, rujuk pada hadis Nabi SAW dan perjuangan Nabi SAW. Kalau sekadar sifat 20 tu, Nabi dah berjuang lah. Duduk ngapa sifat tu je, duduk congok macam kita juga. Tapi di sana ada perjuangan untuk menegakkan Islam, agama Allah, agama bagi seluruh alam. Mana agama itu ialah peraturan Allah, bukan sahaja dalam perkara sembahyang, dalam semua perkara. Banyak orang duk faham agama ni sembahyang di Mekah tu je, tapi ad-din, yang disebut ad-din itu ialah semua sekali. Allah Ta'ala yang menjadikan manusia ada akal, ada roh, ada jasad, boleh bergerak, mempunyai kemampuan untuk mengamalkan bumi, menguasai makhluk-makhluk yang lain. Kita tengok bagaimana manusia yang kecil boleh menjinakkan gajah yang besar. Manusia yang kecil boleh membawa kapal-kapal yang besar. Manusia yang kecil boleh mentadbir negara yang besar. Ini kemampuan manusia. Dan Allah Ta'ala lantik Rasul. Allah Ta'ala turunkan kitab untuk membetulkan manusia itu. Rasul dilantik oleh Allah, bukan pilihan raya. Rasul ni Allah Ta'ala lantik sendiri. Jangan buat main-main. Kitab Allah Ta'ala turunkan. Di sana ada petunjuk, ada perkara yang manusia boleh buat sebebas-bebasnya. Ada perkara yang manusia boleh buat mengikut sempadan yang luas. Ada perkara manusia tak boleh luar daripada sempadan itu. Ini peraturan Allah. Kita kena faham. Peraturan ini ialah untuk menyelamatkan makhluk, menyelamatkan manusia. Tuhan yang mempunyai rahmat, sayang
kepada hamba-hambanya supaya tak buat benda yang punah. Tapi ada manusia yang berasa dia cerdik sangat, bijak sangat, nak lawan hukum Tuhan, nak lawan peraturan Tuhan. Hak lebih lagi mengaku jadi Tuhan macam Fir'aun. Ada yang berasa cerdik, jadi bodoh sebodoh-bodohnya, sembah lembu, sembah pohon kayu, sembah batu. Batu hak dia buat jalan raya, buat tumbuk repah, dia buat Tuhan. Ni bodohnya manusia. Tapi orang anggap ni ahli falsafah, bijak sangat. Itu bodohnya manusia. Oleh kerana itu, maka Allah akan hisap apa yang manusia buat di atas muka bumi. Maka dilakukan hari kiamat, dimatikan semuanya, dibinasakan semuanya, dan Allah Ta'ala bicarakan semula. Allah Ta'ala bicarakan semula dengan adil. Kita akan baca dalam perkara hari akhirat ini. Walaupun Allah Ta'ala tahu segala-galanya, tahu benda yang ada dalam hati kita, Allah Ta'ala tahu belaka. Allah Ta'ala boleh panggil pada hari kiamat, "Hei mu Muhammad, membuat ni, buat ni, buat ni." Memikir dalam hatimu, ni memikir dalam hati, aku tahu belaka. Allah Ta'ala boleh buat begitu. Hari ni jam ni tengah malam gelap, Allah Ta'ala tak nampak, mu buat ni, mu buat ni. Tak boleh nak elak, tak boleh nak lari. Kerana Allah Ta'ala maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar. Tidak ada yang terlindung daripada Allah Ta'ala, gelap ke jauh ke, supaya di sisi Allah Ta'ala. Dia boleh panggil, "Hei Muhammad, mu buat ni, buat ni, buat ni." Kena mengaku, memang buat sungguh, mengaku salah. Tapi tidak, Allah Ta'ala maha adil. Dilantiknya malaikat untuk menulis amalan-amalan manusia. Malaikat ni bukan saja menulis masa kita duduk atas tikar semayang, maka kita pergi Mekah, masa buat umrah, malaikat tulis semua. Kita cakap, kita kerja, kita ke laut, kita merentah negara, jadi Tok Akin, jadi ketua pejabat, jadi Tok Mulu, jadi JKK, jawatan kuasa masjid, malaikat tulis belaka. Apa harta yang kita buat, yang kita cari, malaikat tulis semua. Bukan saja tulis, kulit kita ni merakamkan, kulit kita ni merakamkan apa yang kita buat, yang kita cakap. Kulit kita, makhluk yang ada keliling kita jadi saksi. Maka pada hari kiamat akan dibicarakan. Allah Ta'ala bawa catatan malaikat. Allah Ta'ala jadikan mulut kuci, tangan bercakap, kaki bercakap, telinga bercakap, semua anggota menjadi saksi. Allah Ta'ala bawakan segala-galanya. Allah Ta'ala maha berkuasa. Inilah diadakan hari akhirat untuk menentukan adil. Allah Ta'ala membuka pintu taubat yang seluas-luasnya. Dosa yang sangat besar diampun oleh Allah Ta'ala. Disebut dalam hadis Qudsi, sekiranya hamba-Ku datang sepenuh bumi, antara langit dan bumi penuh dengan dosa, tak ada pahala langsung, penuh dengan dosa, tapi dia beriman kepada Allah. Kalau datang kepadaku sepenuh bumi dengan dosa, aku beri kepadanya sepenuh bumi dan langit keampunan. Itu tak ada orang buat dosa sampai sepenuh bumi. Itu digambarkan keampunan Allah Ta'ala, digambarkan pintu taubat yang Allah Ta'ala buka, digambarkan rahmat dan adilnya Allah Ta'ala. Tapi manusia ni tak tahu nak kata lah. Terlalu jahat, orang yang jahat lebih pada binatang. Walaqad dara'na ila jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal'an'ami bal hum adall. Sesungguhnya kami sediakan neraka itu kepada jin dan manusia. Tuhan kata,
Aku sediakan neraka pada jin dan manusia, bukan pada lembu, bukan pada babi. Pada jin dan manusia. Kenapa? Kerana jin dan manusia ni ada akal. Tak menggunakan fikiran akal yang Tuhan beri. Melihat perkara yang betul dan salah. Ada mata, tidak melihat mana baik, mana buruk dengan cara yang betul dengan petunjuk Allah. Ada telinga, tak mendengar, menerima, mengambil pengajaran. Mereka macam binatang, Tuhan kata. Seperti binatang, bahkan lebih dari binatang lagi. Lebih pada binatang. Binatang tak ada akal. Jin dan manusia ni ada akal, tapi buat jahat. Binatang buat jahat, padang dia tak ada akal. Jin dan manusia ni ada akal, tapi tak menggunakan akal, tak menggunakan penglihatan, pendengaran, panca indera yang Tuhan beri pada dia. Maka mereka lebih sesat daripada binatang. Inilah tujuan hari kiamat, hari akhirat yang kita kena faham. Berhubung dengan perkara ini, hendaklah dipahami beberapa perkara. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala mencipta manusia mengandungi hikmah yang besar dengan dibekalkan kepada mereka dengan sifat-sifat yang melayakkan mereka menerima taklif dan ujian menjadi khalifah di dunia. Mereka diberi sifat-sifat kemahuan dan berkehendak tanpa dipaksa dan kebolehan menjalankan kerja-kerja di muka bumi menurut kemahuan dan pilihan mereka. Ditujukan pada manusia. Tuhan jadikan manusia tidak macam malaikat. Malaikat ada ruh, tak ada jasad. Manusia ada ruh dan ada jasad. Tidak seperti binatang. Binatang ada jasad, akal tak ada. Manusia ada akal. Tidak seperti kayu dan batu. Kayu batu tak ada gerak, senyap situ je. Manusia boleh bergerak, boleh hakak benda, boleh tebang benda, boleh belah benda tu, boleh. Manusia ada kemampuan. Tujuannya untuk menjadi khalifah. Menjadi khalifah. Apa makna khalifah? Khalifah ni ialah iqamatud din wa siyasatud dunya bih. Menegakkan ad-din, menegakkan ajaran Allah dan mengurus dunia dengan ajaran Allah itu. Ini makna khalifah. Mengurus dunia dengan ajaran Allah. Dunia diurus dengan ajaran Allah. Ada halal, ada haram, ada harus, ada boleh, ada tak boleh. Ada sempatan. Manusia mesti mengurus dunia dengan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat ada nak urus binatang, nak urus tanah, nak urus laut, nak urus pohon kayu, nak urus segala-galanya, ada peraturan Allah. Semuanya ada peraturan Allah Ta'ala. Yang tak disebut dalam Quran, mana dibolehkan? Dibolehkan. Ada orang nak sebut belaka. Bila Tuhan tak sebut tu, bolehlah tu. Jangan ditanya pasal apa Tuhan tak sebut. Kalau Tuhan sebut, mana boleh sakit mu. Ni kena faham. Tuhan tak sebut, makna boleh. Itu kena faham, luas. Yang disebut tidak banyak. Kena jaga yang disebut ini. Yang disebut. Yang tak disebut, buatlah. Dengan kebijaksanaan akal yang diberi oleh Allah Ta'ala. Dengan kebolehan itu, manusia menjalankan kerja-kerja di bumi. Menjalankan amal. Amal yang malaikat tak boleh buat, manusia boleh buat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah apabila Tuhan berkata kepada malaikat. Malaikat ialah makhluk yang sangat taat kepada Allah Ta'ala, yang hampir dengan Allah Ta'ala. La ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu malaikat. Mereka tak derhaka sekali-kali dan mereka buat apa perintah Allah. Ini malaikat. Bila Tuhan kata, wahai malaikat, aku nak jadikan satu makhluk yang bernama manusia di atas muka bumi untuk menjadi khalifah.
yakni untuk mengurus dan mentarbiyah bumi itu dengan petunjuk aku. Malaikat kata, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Adakah engkau nak jadikan mereka yang melakukan kejahatan dan bertumpah darah di atas muka bumi? Wahai Tuhan, engkau nak jadikan satu makhluk yang akan melakukan kejahatan dan menumpahkan darah di atas muka bumi? Malaikat bertanya, ulama mengatakan istifham tafsiri, istifham istifsari, bukan istifham ingkari. Tanya untuk nak lawan. Kalau iblis tanya untuk nak lawan, malaikat tanya untuk mendapat huraian, untuk menunaikan perintah Allah. Ini beza. Ada orang tanya kerana nak pelakih orang, orang tanya kerana nak hina orang, orang tanya tujuan dia jahat, ada orang tanya nak menunaikan sungguh perintah dengan cara yang baik. Jadi malaikat ni dia tanya untuk minta penjelasan. Mengapa engkau tak jadikan kami, wahai Tuhan, padahal kami sentiasa mengucap tasbih, memuliakan-Mu, wahai Tuhan. Kami tak derhaka kepadamu, kami sentiasa memuliakan-Mu, mengucap tasbih, wahai Tuhan, memuji-Mu sampai tak tidur-tidur. Malaikat ini tak makan, tak minum, tak kahwin, tak ada nafsu. Malaikat tak ada lelaki dan perempuan, sentiasa memuji dan memuji Allah. Mengapa tak suruh kami? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kamu tidak tahu, wahai malaikat. Kerana makhluk yang akan ditugaskan di bumi ini mesti ada nafsu untuk memakan tumbuh-tumbuhannya, untuk memakan beberapa binatang-binatang yang baik dagingnya. Malaikat dia tak makan. Kalau turun senyap je, tak melih lembu, tak melih kambing, tak makan roti, tak makan nasi. Bila Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat memuliakan tetamu didatangi oleh malaikat yang bertasyakul, yang merupakan diri dengan pemuda-pemuda yang cantik, datang ke rumah Ibrahim. Ibrahim terus menyembelih ijlin samin, anak lembu yang lembut dagingnya. Anak lembu yang lembut dagingnya menggambarkan kemuliaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita ni mampu membeli anak lembu, tunggu nanti besar sampai kerah daging, sampai kekah dak eluk. Orang Melayu tu pera lembu sampai kekah dak eluk. Pasal apa nak suruh banyak daging? Tak apa, tak sedap pun asal banyak daging. Pasal apa nak pitih banyak? Asal pitih banyak sakit pun tak apa. Ini orang Melayu kita lah. Ibrahim menyembelih anak lembu untuk menjamu malaikat, daging yang lembut. Ketika anak lembu disayangi, setelah dimasukkan, dijamukan pada malaikat, Nabi Ibrahim tak kenal malaikat. Tiba-tiba tangan mereka tidak boleh mencapai makanan itu. Ulu tangan tak boleh ambil. Ibrahim pun rasa takut. Malaikat kata, sebenarnya kami ini utusan Allah. Kami utusan Allah adalah malaikat-malaikat yang diutuskan untuk membinasakan kaum Lut. Malaikat tidak ada nafsu. Tak ada nafsu untuk kahwin, tak ada nafsu untuk makan dan minum, tak ada. Ini makhluk malaikat. Kalau tugaskan malaikat, jawab dia pun kayu, tak ada terbang lah. Sayur sampai duduk gitulah. Tidak ada manfaatnya. Tidak ada perkahwinan, tidak ada apa-apa, tidak ada melahirkan zuriat. Maka Allah meletakkan manusia di atas muka bumi. Dan di atas muka bumi ada makhluk yang jahat, yang sudah lama, iblis, syaitan dan seumpamanya, yang akan melakukan kejahatan, menyebabkan berperang, menyebabkan berlakunya peperangan, berlakunya perlawanan. Tetapi peperangan itu dengan hukum Allah, dengan syariat Allah, bukan perang ikut suka. Allah menggalakkan perdamaian. Wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Jika mereka cenderung pada damai, bertawakal kepada Allah Taala. Allah Taala menggalakkan rahmat
menggalakkan kebaikan, sehingga disebut dalam hadis seorang perempuan dimasukkan ke dalam neraka kerana mengurung seekor kucing yang tak diberi makan sehingga mati. Perempuan itu masuk neraka, kata Nabi. Disebut dalam hadis seorang lelaki yang berjalan di padang pasir yang luas bertemu dengan seekor anjing yang menjilat tanah. Setelah lelaki itu turun dalam telaga kerana dahaga minum air, naik timbul tak ada, turun dalam telaga khabar, minum air, naik tengok anjing menjilat tanah. Lalu lelaki itu berkata, anjing ni lapar macam aku lapar tadi. Lalu lelaki itu turun dalam telaga, ambil air, gigit kasut, isi air dalam kasut, gigit, khabar naik, boleh minum anjing itu. Minum anjing itu, Allah Ta'ala mengampunkan dosanya, diberi rahmat padanya. Ini adalah hadis. Kita bahas pula sama dok kasut tu. Ini jenis bodoh. Itu syariat Nabi zaman dulu, bukan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena faham. Syariat umat yang terdahulu lain dengan syariat kita. Ini. Kalau mengikut Islam, nyawa diutamakan dulu. Utamakan nyawa, walaupun nyawa binatang. Kecuali binatang yang mengganggu nyawa, boleh bunuh. Binatang yang tak ganggu nyawa, anjing yang datang dengan manja, tak terekam ke dia, dilak tanah. Kalau anjing tu terekam dia katak lah. Ini dok anjing itu menjilat tanah, lalu Allah Ta'ala mengampunkan dosanya. Kalau sekiranya Tuhan suruh jaga kucing dan anjing, takkan manusia dibunuh? Manusia dibunuh. Hari ini orang berjihad pergi bung masjid. Jihad nak apa? Di Pakistan, di Iraq, di Saudi, di Kuwait, pergi bung masjid berjihad. Jihad nak apa? Di Syria bung. Orang Sunni bung masjid Syiah. Orang Syiah bung masjid Sunni. Hak sini aja kau bodoh pergi. Hak sini hak bodoh pergi, semangat sangat pergi. Ni dak mengaji ni. Dak belajar. Berjihad menentang mereka yang menceroboh. Bukan berjihad kaca-kaca. Pergi bung hotel. Memang kita tak setuju orang duduk di hotel menari, minum arak. Tapi pergi bung di hotel. Bukan hukum Islam bung hotel. Hukum Islam ada undang-undang qisas, ada undang-undang hudud, ada undang-undang ta'zir. Ada undang-undang berdakwah, undang-undang berakhlak, menghaji orang dulu. Bukan start kita tok bung hotel. Macam bung hotel di Bali sebagai contoh. Walaupun Bali itu tempat Hindu, boleh ke? Ini jihad ke? Ini tak betul mengikut syariat Islam. Jihad ni kena ada fiqh, kena ada cara dia, kena faham. Oleh kerana manusia yang boleh menjalankan tugas, manusia dibicarakan pada hari kiamat. Antara orang yang dipanggil pada hari kiamat, Nabi kata yang pertama orang alim, panggil dulu sekali. Yang kedua orang kaya. Yang ketiga orang yang berjihad, dipanggil pada hari kiamat. Dipanggil orang alim, ditanya pasal apa? Apa membuat atas dunia? Orang alim tu kata, ya Tuhanku, aku ni belajar berilmu pada aku ni alim, pandai, bijak, aku pengajar orang. Tuhan kata, ya aku tahu mu cerdik, mu bijak, mu pandai, mu alim, tapi mu ajar orang bukan kerana aku. Tuhan kata, bukan kerana aku, kerana riak. Nak tunjuk korang mu tidak ikhlas. Nak suruh orang kata mu pandai, mu bijak, mu cerdik, memang mu bijak sungguh, tapi bukan kerana aku. Tuhan kata syirik. Orang alim tu dibawa ke dalam neraka, jangan main. Orang kaya pula dibawa membuat apa atas dunia? Ya Tuhanku, aku pandai niaga, pandai kerja, kaya, piti banyak, aku tolong orang, derma orang. Tuhan kata, ya aku tahu, mu kaya, harta banyak, mu tolong orang, tapi mu derma, nak suruh orang kata mu murah. Ambil gambar keling tengok, takut orang tak nampak dalam gambar. Keling pula, tengok pula. Itu tunjuk korang bukan ikhlas kerana Allah Ta'ala. Ini orang alim tu dia seret masuk dalam neraka. Ada orang yang berjihad, ditanya pasal apa mau berjihad,
Ya Tuhanku, aku atas dunia, aku berjihad, aku berjuang. Sungguh-sungguh. Tuhan kata, ya, mu berjihad. Tapi bukan kerana aku, Tuhan. Kerana Tuhan kata, mu ni berani, mu bijak. Disebut dalam hadis, orang yang berjihad masuk neraka kerana menipu harta rampasan. Harta rampasan. Harta rampasan perang, berjihad, ambil rampasan, tipunya. Tak ambil mengikut hukum syarak. Masuk neraka orang yang berjihad itu. Bila Khalid bin Walid membunuh tawanan, tawanan dibunuhnya. Ada perempuan yang dibunuh, ada kanak-kanak yang dibunuh, perempuan dibunuhnya. Khalid yang sangat berani, yang gagah perkasa. Nabi tengok perempuan Bani Juzaimah dibunuhnya tawanan. Nabi kata, Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlepas diri daripadamu apa yang dibuat oleh Khalid. Khalid buat tu salah, tapi diampunkan. Nabi istighfar untuk dia. Kita ni kita berjihad, buat tu buat ni sampai dia nak istighfar. Nabi tak ada dah. Ini kena pandai lah. Bukan kena tahu hukum dia. Orang Palestin, hadanglah. Israel ceroboh negeri dia, ceroboh Masjid Aqsa, lawan orang Yahudi, mati lawan dengan batu. Lawan dengan batu orang Palestin. Ni orang Palestin ketelak lawan dengan batu. Lawan Yahudi. Gata perang di Syria. Buat madak apa? Gata perang di Iraq atau perang di mana-mana, Yaman, kata-kata di Ethiopia. Mengapa tak berperang di Israel? Tak berperang Yahudi yang nak runtuhkan Masjid Aqsa. Pasal apa? Ni tolu dak erti. Kata tolu marah. Ni kan tak faham. Di sinilah maka Allah Taala hisab. Bukan sahaja amal baik, amal jahat, amal baik pun dihisab lagi. Sembahyang dihisab, puasa dihisab, ikhlas tak ikhlas, jihad dihisab, haji pun dihisab. Dihisab amalan-amalan itu. Ini tujuannya hari kiamat. Setelah buat kerja atas muka bumi, maka dihisabkan manusia itu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, satu perkara yang berkait dengan perlunya hari akhirat. Sifat yang tersebut di atas, yang Allah Ta'ala menciptakan manusia dengan sifat-sifat yang ada pada diri manusia itu. Ada akal, ada jasad, ada roh, membolehkan manusia bertugas di atas muka bumi. Tugas yang tidak boleh dibuat oleh makhluk-makhluk yang lain. Adalah suatu kelebihan yang dikurnia oleh Allah, yang sepatutnya manusia itu mengakui wujudnya dan segala sifat ketuhanannya, dan menolak segala sifat kekurangan. Hendaklah memuji Allah dengan pujian yang layak baginya, mensyukuri segala nikmat dengan ibadat dan taat secara mutlak. Kerana kurniaan sifat kemanusiaan yang begitu rupa, mereka mampu memahami segala hakikat yang tersebut. Allah Ta'ala memberi kelebihan kepada manusia dengan sifat-sifat yang tidak ada pada makhluk malaikat. Malaikat ada sifat roh sahaja, sifat rohani. Tidak ada sifat jasad. Tidak ada nafsu. Manusia ada nafsu, ada jasad. Dan manusia tidak macam binatang. Binatang tidak ada akal, manusia ada akal. Manusia tidak seperti batu dan kayu, tak boleh bergerak. Manusia boleh bergerak. Dengan sifat-sifat yang ada itu, maka manusia mempunyai kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada mereka dan meletakkan mereka di atas muka bumi. Allah Ta'ala tidak meletakkan malaikat.
Allah Ta'ala menyebut, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah apabila Tuhanmu menyebut kepada malaikat. Pada masa itu tidak ada lagi manusia. Makhluk malaikat sudah ada. Makhluk jin sudah ada. Allah berkata, aku nak jadikan di atas muka bumi satu makhluk yang menjadi khalifah. Khalifah dengan makna iqamatud din wa siyasatud dunya bih. Menegakkan ad-din, menegakkan ajaran Allah. Ajaran Allah yang menyeluruh, bukan saja agama, termasuk dunia. Iaitulah ajaran Islam. Islam ni bukan saja agama, ada di dalamnya dunia. Politik, ekonomi, pentadbiran, pengurusan, semua ada dalam Islam. Bukan saja agama. Yang mentakrifkan Islam agama sahaja itu orang Kristian. Dan ada orang Islam terpengaruh dengan Kristian. Islam adalah ajaran Allah yang menguasai seluruh alam, termasuk alam manusia, alam roh, alam jasad. Aku nak jadikan satu makhluk yang menjadi khalifah untuk menegakkan ad-din, menegakkan ajaran Allah yang menyeluruh, yang berkait dengan semua perkara. Wasiyasatud dunya bih, dan mengurus dunia dengan ajaran Allah itu. Lalu malaikat berkata, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Wahai Tuhan, adakah engkau nak jadikan di atas muka bumi itu makhluk yang akan melakukan kejahatan, yang menumpahkan darah, yang berperang di antara satu sama lain? Kerana sebelum daripada adanya manusia sudah ada makhluk jin. Jin berperang di antara satu sama lain. Wahai Tuhan, adakah kau nak jadikan di atas muka bumi itu makhluk yang akan berperang di antara satu sama lain? Macam dulu, macam jin juga. Malaikat bertanya dalam bahasa Arab, soalan disebut istifham. Istifham ni ada beberapa bahagian dalam ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab. Istifham istifsari, istifham inkari. Istifham istifsari iaitulah soalan untuk minta penjelasan. Istifham inkari, soalan untuk melawan. Ada orang soal untuk lawan. Adapun malaikat istifham istifsari, soalan untuk minta penjelasan. Kerana malaikat adalah makhluk la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Makhluk yang tidak sekali-kali derhakakan Allah, dan mereka buat apa saja yang Allah Ta'ala suruh. Ini makhluk malaikat. Makhluk yang hidup di alam rohani. Tuhan kata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kamu tidak tahu, wahai malaikat. Makhluk malaikat adalah makhluk alam rohani yang akan duduk di bumi ini. Yang boleh menjadi khalifah ialah makhluk yang ada jasad dan ada roh, dua-dua sekali. Jasad pun ada, roh pun ada. Hidup bermasyarakat, menggunakan tumbuh-tumbuhan, menggunakan galian, menggunakan bahan-bahan yang ada di bumi, memakmurkan bumi. Malaikat tidak boleh buat kerja ini. Yang boleh buat ialah manusia. Dan di atas muka bumi akan menghadapi cabaran. Cabaran baik dan buruk, benar dan salah, akan berlaku di atas muka bumi ini. Malaikat makhluk yang tidak sekali-kali durhaka kerana Allah.
makhluk yang sangat suci, masuk alam rohani yang tidak ada jasad, yang tidak sama dengan manusia yang ada sifat semula jadi, yang boleh bertugas di atas muka bumi. Kalau malaikat duduk di bumi, malaikat tak memakmurkan bumi, kerana tidak ada sifat yang membolehkan malaikat itu memakmurkan bumi. Apabila rombongan malaikat yang diturunkan oleh Allah untuk membinasakan kaum Lut, malaikat dipimpin oleh Jibril, turun menyerupai manusia-manusia muda yang segak, yang lawa, turun ke bumi untuk membinasakan kaum Lut. Di mana Lut adalah anak saudara Nabi Ibrahim. Lalu malaikat singgah di khemah Nabi Ibrahim, di rumah Ibrahim di Palestin, merupakan diri dengan manusia, pemuda-pemuda yang segak, yang lawa, yang kacak, yang hebat rupanya. Ibrahim serta-merta menyembelih anak lembu, ajlin samin, menyembelih anak lembu, iaitulah binatang yang dagingnya lembut, yang dagingnya lazat, yang sangat dia sayangi. Sembelih anak lembu, tak sembelih bapak lembu. Orang Melayu sembelih bapak lembu sampai kekoh dak lu. Ibrahim menyembelih anak lembu untuk menjamukan pemuda-pemuda ini. Bila pemuda-pemuda tidak boleh menjamuh makanan, Ibrahim terkejut. Ini bukan manusia. Ini bukan manusia. Mereka adalah malaikat-malaikat Allah. Lalu mereka memberitahu, kami adalah utusan-utusan Allah yang diutuskan untuk membinasakan kaum Lut, membinasakan negeri Sadum. Ibrahim kata, di sana ada Lut. Malaikat kata, kami tahu. Lut dan anak-anaknya yang beriman, kami tahu. Allah Ta'ala telah menetapkan nama-nama yang dibinasakan, pemimpin yang dibinasakan, pengikut-pengikut yang dibinasakan, disenaraikan oleh Allah Ta'ala. Menunjukkan manusia lain dengan makhluk malaikat. Yang boleh bertugas di atas muka bumi ialah makhluk manusia, bukan malaikat. Malaikat ada tugas, manusia ada tugas. Jin yang pernah ditugaskan melakukan tugas-tugas yang Allah Ta'ala tidak redha, dibuat oleh jin. Allah Ta'ala tukar dengan manusia pula. Jadi jin masih ada lagi. Maka hiduplah jin dan manusia di atas muka bumi. Maka jin ada yang beriman, ada yang kafir. Manusia ada yang beriman, ada yang kafir. Manusia yang boleh menjalankan tugas dengan sepenuhnya, memakmurkan. Jin tidak boleh menjalankan tugas dengan sepenuhnya, kerana jin adalah makhluk yang gaib. Manusia makhluk yang nyata, yang zahir, yang ada tubuh badan, yang ada jasad. Jin makhluk yang gaib, Allah Ta'ala sudah tugaskan. Allah Ta'ala tukar dengan manusia, jin dikekalkan. Dan di akhir zaman Allah Ta'ala utuskan Nabi Muhammad SAW untuk menjadi Rasul kepada manusia dan jin, dua-dua sekali. Rasul kepada semua, untuk membawa ajaran Allah supaya mereka taat kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala buatkan hari kiamat. Hari kiamat ialah untuk membicarakan jin dan manusia. Untuk membicarakan jin dan manusia. Dihisap amalan mereka, dihisap segala kerja mereka, perangai dan akhlak mereka, dua-dua sekali jin dan manusia. Makhluk-makhluk yang lain menjadi saksi. Makhluk yang lain menjadi saksi. Malaikat menjadi saksi. Maka di kalangan jin dan manusia ini ada yang semulia-mulianya, yang paling bertakwa kepada Allah, macam malaikat. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia kalangan kamu sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Yang paling jahat lebih pada binatang. Lebih pada binatang, ada akal. Jin dan manusia ada akal. Binatang tak ada akal. Tak ada akal, padahal dia tak ada akal.
Manusia dan jin ada akal. Lawan Tuhan ada akal. Maka lebih jahat. Walaqad zara'na li jahannama katsiran min al-jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Sesungguhnya kami telah sediakan neraka jahanam untuk makhluk manusia dan jin, Tuhan kata. Ingat manusia dan jin. Dia sediakan kepada kamu neraka jahanam, manusia dan jin. Untuk siapa? Mereka yang ada fikiran tidak berfikir. Yang ada mata tidak melihat mengambil pengajaran. Yang ada telinga tidak mendengar mengambil pengajaran. Bahkan mereka lebih sesak daripada binatang, Tuhan kata. Binatang padang tak ada akal. Kayu dan batu padang tak boleh bergerak. Jin dan manusia ada akal. Maka mereka perlu dihisap, dibicarakan. Di sinilah perlunya hari kiamat. Allah Ta'ala binasakan, matikan semuanya dan berlaku hari kiamat untuk membicarakan jin dan manusia. Makhluk-makhluk yang lain jadi saksi. Yang ketiga, Allah tidak menjadikan manusia itu sia-sia walaupun dia tidak berhajat kepada faedah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga daripada perkara yang berhubung dengan beriman kepada hari akhirat ialah Allah tidak menjadikan manusia itu sia-sia walaupun ia tidak berhajat kepada faedah, tetapi yang lainlah berhajat kepadanya. Oleh itu, manusia hendaklah menyedari apa guna mereka dijadikan. Bukan mereka dipergunakan ataupun dijadikan dengan sia-sia tidak berguna. Di antara tujuan Allah menjadikan hari akhirat ialah untuk memberi keputusan daripada manusia melakukan perkara yang menjadi tujuan mereka dijadikan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak menjadikan manusia sia-sia sebagaimana dijadikan seluruh alam ini. Seluruh alam adalah tanda-tanda ketuhanan, kebesaran dan kerajaan Allah Ta'ala. Di antara tanda kebesaran kerajaan itu ialah rakyat. Tanda kebesaran kerajaan Allah Ta'ala yang tidak ada bandingan ialah seluruh makhluknya. Di antaranya ialah manusia. Dengan ada tujuan-tujuan, faedah dan manfaat. Walaupun Allah Ta'ala tidak berhajat kepada apa-apa faedah. Kerana Allah Ta'ala itu maha kaya, tidak berhajat kepada apa-apa. Makhluknya berhajat kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala menunaikan hajat makhluknya di dunia dan di hari akhirat. Firman Allah Ta'ala, apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allahul malikul haqq la ilaha illa hu rabbul arshil karim. Surah Al-Mu'minun ayat 115 hingga 116. Artinya, maka apakah kamu mengira
bahawa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main sahaja, dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan yang mempunyai arasy yang mulia. Allah Ta'ala adalah Raja yang sebenar, kerajaan yang sebenar, dengan makna yang kekal selama-lamanya, yang tidak ada mula bagi adanya. Adapun raja-raja di kalangan makhluk, kerajaan di atas dunia tidak kekal selama-lamanya, tidak tahan selama-lamanya, ada ajal. Allah Ta'ala kekal selama-lamanya, dan Allah Ta'ala jadikan makhluknya termasuk manusia ada tujuannya. Al-Quranul Karim menerangkan 3 tujuan dijadikan manusia. Yang pertama untuk beribadat, yang kedua untuk berkhilafah, yang ketiga untuk beramanah. Perkara ibadat dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu beribadat kepada aku. Beribadat dengan makna memperhambakan diri kepada Allah Ta'ala. Memperhambakan dengan menyembah, memuji dan memuja Allah Ta'ala dengan segala cara, roh, jasad, harta benda dan segala nikmat. Ibadat jasad dan roh. Semayang, kita melakukan sembah Allah Ta'ala dengan jasad anggota kita dan roh kita. Puasa, melakukan ibadat jasad dan roh. Zakat, melakukan ibadat harta. Haji, roh, jasad dan harta semua sekali. Ada yang wajib dan ada yang sunat. Termasuklah bertasbih, bertahmid, bertahlil, bersumpah dengan nama Allah, berbai'ah dengan nama Allah. Itu dengan makna memperhambakan diri kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, memperhambakan diri dengan makna tunduk kepada peraturan-peraturan Allah Ta'ala. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Tidak harus bagi seseorang lelaki yang beriman dan seseorang perempuan yang beriman, yang percaya kepada Allah, apabila Allah memutuskan sesuatu perkara dalam urusan mereka, lalu mereka membuat pilihan yang lain. Apa saja ketetapan Allah, sama ada bagi diri kita, bagi masyarakat kita, bagi segala-galanya yang Allah Ta'ala putus, tidak ada pilihan. Dengan makna memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sahaja ibadat yang diwajibkan, termasuklah halal dan haram dalam perkara makanan. Termasuklah pakaian, wajib menutup aurat. Itu adalah keputusan Allah, bukan adat. Menutup aurat ini keputusan Allah, disebut dalam Quran dan hadis. Jangan buat main-main dalam perkara ini. Termasuklah undang-undang negara, undang-undang jenayah, hukum qisas, hukum hudud dan lain-lain lagi yang berkait dengan jihad, perang, damai. Termasuklah hukum yang berkait dengan orang yang bukan Islam, tidak boleh zalim. Itu keputusan Allah Ta'ala. Jangan buat pandai-pandai perkara yang dinaskan dalam Quran, yang dinaskan oleh Nabi SAW, yang dilantik oleh Allah Ta'ala, maka tidak ada pilihan, tak boleh ditolak lagi, kecuali dalam perkara yang ada pilihan. Kita nak makan apa hari ini, nak minum apa hari ini,
minumlah, makanlah yang dihalalkan. Ikut nak pilih. Halal dan haram, jangan buat pilihan. Kecuali diizin oleh Allah Ta'ala dalam keadaan darurat untuk memelihara nyawa dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat, tidak ada makanan yang lain melainkan itu sahaja. Kalau tak makan mati, maka wajib menjaga nyawa. Wajib menjaga nyawa. Menjaga nyawa wajib. Tak ada makanan melainkan daging babi. Daging babi diharamkan oleh syarak. Tapi tak ada makanan yang lain melainkan daging babi sahaja. Menjaga nyawa adalah wajib. Masa itu kena makan daging babi yang diharamkan itu. Termasuklah untuk mengubat penyakit. Tidak ada obat yang lain untuk menjaga nyawa melainkan itu. Maka diizinkan oleh syarak. Kalau ada perkara yang suci yang lain, maka naklah dipilih yang suci, yang izinkan oleh Allah Ta'ala. Itu batas yang kita kena faham. Jangan dengan sebab kononnya kuat sangat agama, muda darurat pun sanggup bunuh diri juga. Itu tidak boleh. Tidak boleh mengikut hukum syarak. Tidak boleh. Kerana menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga keturunan dan keluarga, menjaga harta, menjaga maruah adalah rukun dalam kehidupan manusia yang diputuskan oleh Allah Ta'ala. Itu makna ibadat. Allah Ta'ala menamakan kita hamba, bukan rakyat. Kita kena tunduk berkeputusan. Itu makna hamba. Memperhambakan diri, ibadat dan tunduk kepada peraturan Allah. Yang kedua, tujuan Allah Ta'ala menjadikan manusia ialah untuk menjadi khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah apabila Tuhan berkata kepada malaikat. Malaikat makhluk yang awal dijadikan. Tuhan berkata, aku nak jadikan satu makhluk yang dinamakan manusia, bermula dengan Adam, untuk menjadi khalifah di atas muka bumi. Lalu malaikat bertanya untuk meminta penjelasan. Adakah engkau hendak jadikan makhluk yang akan melakukan kejahatan, yang menumpahkan darah, yang berperang di antara satu sama lain? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami sentiasa mengucap tasbih, sentiasa memujimu wahai Tuhan kami. Mengapa tidak ditugaskan kami menjadi khalifah di atas muka bumi? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Tuhan berkata, aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Bumi yang menjadi pusat kepada cakrawala-cakrawala, dijadikan di atasnya berbagai-bagai makhluk yang lain yang boleh mengendalikan urusan makhluk yang lain yang di atas muka bumi. Bukan malaikat, bukan binatang, bukan kayu dan batu. Ialah manusia yang ada roh, ada jasad, ada diri, ada keluarga, ada masyarakat, ada nyawa yang boleh bergerak ke sana kemari, menghimpunkan kekuatan diri dan masyarakat, menggunakan makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi. Itu makna khalifah. Iqamatud din wa siyasatud dunya bih. Menegakkan ad-din. Ad-din ialah Islam. Menegakkan Islam, iaitulah ajaran Allah bagi semua makhluknya. Wa siyasatud dunya bih. Dan mengurus dunia dengannya. Mengurus dunia dengan agama itu. Yang boleh buat ialah manusia. Ini tujuan kejadian manusia. Maka Allah letakkan manusia di atas muka bumi untuk mengurus binatangnya, mengurus pohon kayunya, mengurus kayu dan batunya,
mengurus bukit buka dan gunung ganang, mengurus lautannya, mengurus makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi, dan mengurus diri manusia sendiri, menggunakan bahan-bahannya dengan syariat Allah. Syariat Allah adalah amanah, iaitulah kewajipan yang ketiga, tujuannya menunaikan amanah. Firman Allah Ta'ala, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah memamerkan, kami Allah telah memamerkan, membentangkan satu perkara yang dinamakan amanah kepada langit, bumi, bukit buka dan gunung ganang, supaya bersedia untuk menerimanya. Fa abayna an yahmilnaha, tiba-tiba langit dan bumi enggan, tidak mahu. Wa ashfaqna minha, dan takut untuk menerima amanah itu. Wa hamalahal insan, insan bermula dengan Adam, bersedia untuk menerimanya. Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu zalim lagi jahil. Apa dia amanah? Iaitulah melaksanakan amal mengikut syariat Allah. Allah mengatakan kepada langit, bumi, bukit buka dan gunung ganang, sesiapa yang menunaikan perkara amanah ini dengan baik dimasukkan ke syurga. Sesiapa yang tidak menunaikannya dengan baik dihumban ke dalam neraka. Bila mendengar begitu, maka langit, bumi, bukit buka dan gunung ganang takut, tak bersedia untuk memikulnya. Maka Allah menjadikan manusia bermula dengan Adam. Adam yang ada jasad, yang ada nyawa, yang ada roh, yang hidup bersendiri dan bermasyarakat, bersedia untuk menunaikan amanah itu. Dan Allah Ta'ala menolong manusia dengan rahmatnya, melantik nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, yang dilantik oleh Allah Ta'ala untuk menerima amanah syariat. Allah Ta'ala tunjukkan Adam, Allah Ta'ala tunjukkan Nuh, tunjukkan dengan Ibrahim alaihi salam. Disebut contoh Ibrahim, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun qala inni ja'aluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi az-zalimin. Dan apabila Allah menguji Ibrahim dengan beberapa kalimah, kalimah firman Allah Ta'ala, terkandung di dalamnya perintah-perintah Allah, lalu Ibrahim menyempurnakan perintah-perintah Allah, ditunaikan oleh Ibrahim dengan sepenuhnya dengan Islam. Lalu Allah mengatakan, wahai Ibrahim, aku jadikan engkau imam. Imam dengan makna pemimpin, yang memimpin manusia. Ibrahim menjawab, wa min dzurriyyati, wahai Tuhan, jadikanlah juga zuriat keturunanku pemimpin-pemimpin. Allah Ta'ala kata, la yanalu ahdi az-zalimin, tidak mencapai janjiku dengan sebenar oleh orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim tidak boleh mencapai janji ini. Yang zalim ialah yang tidak mengikut syariat Allah. Baiklah baik lagu mana pun, oh juruh dia baik, bagi pitih, bagi duit banyak, bagi sana bagi sini, tapi tak ikut syariat Allah, zalim namanya. Zalim namanya. Ada yang mengikut syariat Allah, mengikut ajaran Allah, semua keputusan Allah hendaklah diikut dengan cara yang betul dan bijak. Itu makna adil. Ditunjuk oleh nabi-nabi dan rasul-rasul, berakhir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Ta'ala uji manusia semuanya. Di hari kiamat dihidupkan semua. Setelah dimatikan semua,
dihidupkan semula. Dia akan baca bagaimana mahkamah Allah Ta'ala. Mahkamah Allah akan mendengar saksi-saksi malaikat. Dibaca catatan-catatan malaikat. Saksi kulit-kulit anggota yang ada pada tubuh badan manusia sendiri. Saksi makhluk-makhluk. Allah Ta'ala menghukum dengan hukuman yang adil. Dengan saksi malaikat, saksi diri manusia, saksi makhluk, dan catatan-catatan. Allah Ta'ala tidak menghukum dengan ilmunya sahaja. Pada Allah Ta'ala maha mengetahui. Dalam gelap pun Tuhan tahu, wahai Muhammad, wahai Abdullah, wahai Ali, wahai siapa, di tengah malam yang gelap, pukul sekian saat sekian membuat ni. Allah Ta'ala boleh kata begitu. Allah Ta'ala boleh kata begitu. Tapi tidak, Allah Ta'ala maha adil. Dia bawanya malaikat, dibawanya suratan, dibawanya saksi, kulit, tangan, diri sendiri bercakap, menyaksikan. Adakah manusia menunaikan tanggungjawab tujuan mereka dijadikan? Panjang ceritanya. Firman Allah Ta'ala, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Suratul Mulk ayat 1 hingga 2. Artinya, Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha berkuasa lagi maha pengampun. Ayat ini menyatakan kebesaran Allah, maha suci Allah, kekuasaannya. Semua kerajaan yang ada di seluruh dunia sejak awal kejadian alam sehingga hari kiamat di bawah tangan Allah, di bawah kekuasaan dan genggaman Allah. Dan semua kerajaan itu tidak kekal. Sama ada kerajaan yang Islam, sebesar-besar kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam, yang menakluk manusia, menakluk binatang, menakluk jin makhluk yang gaib, yang menggunakan bahtera angkasa yang boleh terbang ke sana kemari. Kapal terbang yang ada pada hari ini kecil saja. Nabi Sulaiman alaihi salam yang boleh mengerahkan manusia, jin, burung yang terbang di udara, binatang-binatang. Bukan saja menguasai bahasa manusia, termasuk bahasa semut yang halus dikuasai oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Kerajaannya tidak kekal. Kerajaannya ditamatkan oleh Allah Ta'ala. Habis riwayat, cerita saja. Kerajaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengaitah sendiri 10 tahun diwafatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khulafa ar-Rasyidin ditamatkan riwayat. Umar bin Abdul Aziz 2 tahun sahaja. Kerajaan Islam Nabi akhir zaman 1300 tahun lebih. Dijatuhkan kerajaan Utsmaniyah. Ditukar kuasa-kuasa besar dunia. Dulu Parsi, Rom sebelum Masehi, China dan India, macam-macam kerajaan tidak kekal selama-lamanya. Termasuklah kerajaan yang ada pada hari ini tidak kekal selama-lamanya. Sama ada kerajaan kuasa-kuasa besar dunia, Timur dan Barat, tidak kekal. Kita menyaksikan kerajaan komunis Soviet Union hancur berkecai. Tak sampai 100 tahun hancur Soviet Union. Kita menyaksikan Britain, Perancis, Jerman, Hitler, Jepun. Kita akan saksikan kerajaan yang ada pada hari ini akan jatuh juga. Akan jatuh. Silih berganti. Adil dan zalim, Islam dan bukan Islam. Silih dan berganti. Kerana Allah Ta'ala nak menguji liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa kalangan kamu yang baik amalannya,
yang menerima yang Islam, menerima yang adil, menerima yang baik. Wa huwal azizul ghafur, dia Tuhan yang maha perkasa, tidak ada siapa yang boleh mengalahkan Tuhan. Al-Ghafur, yang maha pengampun, pintu taubatnya laksana timur dan barat. Sekiranya hamba-Ku datang sepenuh langit dan bumi dosa memohon keampunan, Aku beri kepadanya keampunan sepenuh langit dan bumi. Daripada mula sehingga nyawa sampai ke halqam, dibuka pintu taubat. Namun ramai manusia yang kufur, yang engkar, yang mengerjakan maksiat, yang lawan Allah Ta'ala, sama ada orang perseorangan ataupun kerajaan-kerajaan yang besar. Sudah mati, tak sedar, tak bertaubat. Kebanyakannya begitu kerana leka dan lalai. Allah Ta'ala uji. Firman Allah Ta'ala, inna khalaqnal insana min nutmatin amsyajin nabtalih faj'alnahu sami'an basira. Suratul Insan ayat 2. Artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setitis mani, setitik mani yang bercampur lelaki dan perempuan, yang kami telah mengujinya dengan perintah dan larangannya, halal dan haram, wajib, sunat dan harus. Kerana itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Manusia boleh mendengar dan boleh melihat, kecuali mereka yang tak dengar, tak melihat, pekak, bisu, tak akal, tak mukallaf, dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Yang ada telinga, yang ada mata, yang ada akal akan dibicarakan oleh Allah Ta'ala selagi mengikut kemampuannya. Bila tiba ajalnya, setelah mereka ditamatkan riwayat dunia dan menghadapi hidup hari akhirat. Wallahu a'lam.